ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بتعاليمه واستنى بسنته وجاهد جهاده واقتدى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengizinkan untuk kita bertemu pada malam yang penuh dengan barakah ini. Sudah tentulah mudah-mudahan kita mohon pertemuan ini dikira sebagai satu pertemuan yang menghasilkan ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam ini saya nak mulakan dengan membawa kisah-kisah tentang peribadi-peribadi hebat, mereka-mereka yang telah mendapat didikan langsung daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan generasi itu sebagai generasi sahabat. Saya nak mulakan malam ini dengan kisah mereka, dan insya-Allah lepas itu saya nak sambung sikit apa yang telah kita bincang dalam beberapa pertemuan-pertemuan yang pernah saya isi sebelum ini. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, sahabat yang saya nak cerita pada malam ini adalah orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kepada dia. Nabi pernah kata kepada dia, in syi'ta kunta minal muhajirin wa in syi'ta kunta minal ansar. Nabi kata kepada sahabat ni, kamu ni kalau nak jadi muhajirin pun boleh, nak jadi ansar pun boleh. Tuan-tuan, kita tahu sahabat Nabi ada sebahagian digelar sebagai muhajirin, yakni mereka yang berhijrah bersama Nabi daripada Mekah di Madinah. Mereka ni dipanggil muhajirin. Dan orang-orang Madinah yang membantu Nabi, yang memang mengikut, yang masuk Islam dan membantu, dipanggil ansar. Tapi sahabat ni istimewanya Nabi bagi kat dia pilihan. Nabi kata, hang ni kalau nak masuk dalam grup muhajirin pun boleh, nak masuk dalam grup ansar pun boleh. Sebab apa Nabi sebut tu? Sudah tentu ada keistimewaan kepada orang yang kita nak bincang ataupun kita nak sebut kisah dia ni. Dia ni juga pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada dia dalam satu doa yang lengkap, yang padat. Nabi kata, Allahumma hfizhu min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa min fawqihi wa min tahtihi. Ya Allah, peliharalah dia ni. Nabi tuju tu, ya Allah, peliharalah dia ni, baik di hadapan, baik di belakang, daripada arah kanan, daripada arah kiri, daripada arah atas, daripada arah bawah. Jaga dia ni, dia ni yang kita saja tak sebut nama lagi, supaya nak sebut tentang kelebihan dia dulu. Dia ni juga adalah seorang sahabat yang apabila dia mati, maka dia digelar ataupun gelaran yang orang beri kepada dia bila nak perkenal kisah dia, orang akan sertakan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia digelar sebagai aminus sir li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna aminus sir? Setiausaha sulit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka kitab-kitab tarikh, buka kitab-kitab yang cerita tentang sahabat ni, bila orang nak kenal tentang dia, dia akan sebut ini adalah aminus sir ataupun sahibus sir li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiausaha sulit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni juga orang yang Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila dia jadi khalifah, banyak persoalan-persoalan penting dia akan berikan kepada ni sahabat yang kita sebut dia pada malam ini. Sayyidina Umar bila jadi khalifah, banyak benda-benda penting, terutamanya berkaitan dengan permasalahan agama. Tanggungjawab ini Sayyidina Umar letak kepada sahabat yang kita sebut ni. Dia inilah yang memberi idea kepada Sayyidina Uthman bin Affan untuk menghimpunkan Quran menjadi satu, sehingga kan hari ini kita duk baca mushaf resam Uthmani itu
idea yang dikemukakan oleh ni sahabat ni yang namanya adalah Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Ini banyak kelebihan yang kita sebut tadi. Nabi pernah doa kepada dia, Nabi beri pilihan kepada dia nak masuk dalam geng Ansar ke Muhajirin, ikut mana yang suka. Nabi pernah doakan dia dengan doa yang baik. Sayyidina Umar pula pilih dia jadi penyelesai kepada banyak masalah-masalah agama. Dia ni orang hebat. Nama dia adalah Huzaifah bin Al-Yaman bin Jabir Al-Absi Al-Makki Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah, ataupun kalau sebut nama Huzaifah bin Al-Yaman, memang masyhur dengan nama tersebut. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, dia asal daripada Madinah. Dan pak dia ketika mana dengar kata Nabi SAW dibangkitkan di Mekah, pak dia lebih awal. Ketika orang lain daripada Madinah ni tak pi, pak dia dah pi dah masuk Islam dan balik semula ke Madinah. Dan Huzaifah hidup sebagai orang Islam sejak daripada kecil lagi. Sebelum dia sempat berjumpa dengan Nabi lagi, dia dah masuk Islam. Sebab tu Nabi bagi pilihan kat dia, Muhajirin pun boleh, Ansar pun boleh. Kenapa? Kerana pak dia daripada awal lagi pi ke Mekah no, untuk terima Islam dan balik. Asuhan dalam keluarga dia semua terdidik dengan cara hidup Islam seperti yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah, Nabi, kan kita baca dalam sejarah, dalam sirah, tugas pertama Nabi adalah mempersaudarakan. Muhajirin datang ke Madinah ni selai sepinggang, tak ada apa, main depa saja, harta pun tak ada, apa pun tak ada. Orang Ansar dah ada benda-benda tu, maka perlu dipersaudarakan, dijadikan seolah-olah macam dua beradik. Dan bila mana Nabi nak persaudarakan sahabat-sahabat ni, Nabi akan pilih dan Nabi persaudarakan tu kena dengan kedua-dua tu. Maka bila Nabi nak persaudarakan dengan Huzaifah bin Al-Yaman, Nabi cari-cari di kalangan sahabat, akhirnya Nabi pilih Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi pilih Ammar bin Yasir dipersaudarakan dengan Huzaifah bin Al-Yaman. Kalau perhati kedua-dua ini, tokoh ini, Ammar bin Yasir ataupun Huzaifah bin Al-Yaman, antara sifat yang menyamai, yang mereka ni sama dua-dua, kerana mereka terdidik di bawah asuhan ayah yang memang masuk Islam. Ammar bin Yasir, tuan-tuan baca sejarah, mak dia nama Sumayyah. Ada orang buat lagu kan, lagu Sumayyah tu tuju kepada mak Ammar. Pak dia nama Yasir, yang dibunuh oleh musyrikin ketika mana zaman awal Islam. Anak nama Ammar, dan Ammar tak dibunuh, selamat dia walaupun didera. Ammar terdidik di bawah asuhan ayah yang dah terima Islam. Huzaifah pun sama. Huzaifah bin Al-Yaman terdidik, ayah dia tadi, ayah dia bukan nama Al-Yaman asal dia, ayah dia nama Husail. Husail dengan huruf lam, Husail bukan Husain, Husail. Ayah dia juga mendidik anak-anak ini di bawah asuhan Islam. Ini di antara persamaan antara Huzaifah bin Al-Yaman dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Huzaifah bin Al-Yaman, antara cerita, kalau kita nak bincang tentang dia banyak, saya nak sebut antara topik ataupun poin-poin penting yang mungkin boleh kita ambil sedikit pengajaran daripada kisah hidup mereka ini. Dalam peperangan Ahzab, ataupun dinamakan juga peperangan Khandaq, peperangan yang digelarkan ataupun disebut, Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam suratul Ahzab, hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Peperangan yang Allah taala bala, uji orang-orang beriman, uji dengan bermacam-macam ujian. Setelah jumlah tentera yang tak berapa ramai, kelengkapan perang pun tak apa nak cukup, sedangkan Ahzab mari ini dengan Ahzab ni makna tentera bersekutu. Bila sebut tentera bersekutu ni ramai, jumlah sekitar 10,000. Dalam perang Ahzab ini, Nabi SAW bila sampai satu ketika setelah musyrikin dah dekat, kan Ahzab ni makna parit, Khandaq ni makna parit yang memisahkan antara orang Islam dengan orang musyrikin, tentera yang bersekutu ni. Satu hari ataupun satu ketika Nabi SAW selesai sembahyang, Nabi himpunkan para sahabat.
Nabi tanya kepada para sahabat, man rajulun yaqumu fayanzuru ma fa'ala al-qaum summa yarji', as'alullaha an yakuna rafiqi fil jannah. Nabi kata, siapa di kalangan hampa, tanya sahabat-sahabat, yang boleh jadi pengintip. Terjemah mudahlah. Siapa yang boleh pi jadi pengintip di tentera musuh sana, pergi tengok, pergi duduk dengan mereka, perhatikan apa yang mereka buat, kemudian patah balik main cerita kat aku tentang apa yang mereka buat. Zaman tu tak boleh alat-alat komunikasi ni terhad, maka nak kena ada orang yang pergi tengok dengan mata kepala, ataupun pengintip lah, balik main cerita kat aku. As'alullah an yakuna rafiqi fil jannah, aku jamin, aku minta pada Allah, dia tadi orang yang boleh jadi pengintip dalam perang ini akan duduk dengan aku dalam syurga. Tawaran besar Nabi kata, siapa yang nak jadi pengintip dalam perang sana, pergi tengok tengok, perhatikan. Dan kalau kita perhati dalam kitab tarikh, kitab-kitab sejarah Nabi ni disebut, pengintip bukan boleh pilih siapa-siapa ikut suka ya. Dia kena ada banyak kriteria yang melayakkan untuk dia jadi orang yang pergi tengok tentera tu. Antaranya dia kena nak kuasai bahasa, antaranya dia kena kuasai suasana, semua benda ni Nabi tawarkan. Nabi kata, siapa yang boleh, aku jamin, aku minta Allah Ta'ala untuk masukkan dia ni ke dalam syurga, mendampingi aku. Rafiq ni makna kawan rapat, fil jannah, dalam syurga. Famal qawmu rajulun min syiddatil khawf, kata Huzaifah yang menceritakan cerita ni. Dia kata, tak ada seorang pun yang mungkin. Sebab takut Nabi sana memang macam serah diri. Wa syiddatul ju', dan waktu itu pula lapar ni bukan dia fikir banyak. Lapar mengaji pun tak boleh, dia fikirnya macam apatah lagi nak pergi jadi pengintip perang ni, lapar. Wa syiddatul burud, waktu tu sejuk. Khandak ni berlaku ketika ada musim dingin. Siapa pun tak bangun. Bila siapa tak bangun, Nabi SAW kata, ya Huzaifah, izhab fadkhul fil qaumi fanzur maza yaf'alun wala tuhaddithanna syai'an hatta ta'tina. Nabi tengok bila dia tanya kepada sahabat dia, seorang pun tak bangun. Nabi kata, Huzaifah hampir jadi pengintip, hang tengok apa yang mereka buat, jangan cerita kat siapa. Kemudian hang balik, hang cerita kat aku. Huzaifah bila ditunjuk dia pun tak mau. Dia pun ada perasaan takut, dia pun rasa lapar, dia macam orang lain, dia pun tak mau sebenarnya. Walaupun duk nampak ganjaran hebat tu, syurga hebat, tapi oleh kerana manusia, dia pun sebenarnya tak berapa bersedia untuk jadi pengintip. Tapi bila Nabi tunjuk, ya Huzaifah, dia tak ada pilihan. Takkan dia kata, saya tak boleh, tak ada pilihan. Bila Nabi yang arahkan, dia pilih. Huzaifah bila sampai dalam tentera musuh, oleh kerana tentera Ahzab dia main dalam jumlah yang ramai, 10,000, dan bukan semua kenal. Sebab Ahzab bukan orang Mekah saja. Ahzab tu makna tentera bersekutu yang digabung orang Mekah dengan tentera dengan orang-orang Arab lain yang sama-sama nak lawan Nabi, termasuk Yahudi Madinah. Jadi tak apa nak kenal. Ini memudahkan untuk Huzaifah menjadi nak masuk dalam tentera dan memerhatikan apa yang sedang mereka buat dan perancangan mereka untuk dia bawa balik lapor kepada Nabi SAW. Tapi dia ni bijak. Bila dia sampai-sampai saja, dia telah dengar arahan daripada ketua tentera yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan telah bagi satu arahan untuk memastikan kita ni mai ramai-ramai, kita tak kenal, jadi perkenal dulu ataupun berkenalan dulu dengan siapa yang ada sebelah tu, supaya kita tak tersilap ataupun kita tak termasuk dalam perangkap. Abu Sufyan hebat, memang dia di antara komander perang yang hebat. Dia pesan siap. Jadi Huzaifah bila dia dengar itu, dia ambil kesempatan awal sebelum orang tanya dia tanya dulu. Dia tanya kepada orang yang sebelah dia, siapa kamu? Orang sebelah dia kata, aku Muawiyah bin Abi Sufyan, anak kepada Abu Sufyan. Dia tanya dulu sebelum kawan tu tanya dia, cerdik dia. Kemudian dia tanya pula sebelah kiri, yang siapa? Kawan tu kata, aku Amr bin Al-As. Dua-dua orang hebat ni. Amr bin Al-As pun orang hebat, Muawiyah pun orang hebat. Tapi bila dia tanya dulu, mereka pun hebat, makna dia lebih bijak daripada mereka, makna dia tahu dah, ini orang-orang penting yang duduk di sebelah aku ni. Jadi duduklah dia dalam keadaan mengintip, melihat
Apa yang kan Ahzab, peperangan Ahzab, kalau kita baca lebih dalam, dia tidak berlaku pertempuran kerana ada halangan. Dia tidak berlaku pertempuran secara bersedaging. Kalau bahasa dulu dia sebut, tak berlaku. Macam perang Badar, macam perang Uhud. Ahzab ni perang dari jarak jauh. Pakat duk perhati lah, kerana ada parit. Tak boleh nak lepas habis. Jadi dalam keadaan yang macam tu, dia pantau, sampailah ketikanya balik, dia bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tadi, dan Nabi terima, Nabi bagi penghargaan yang sangat kepada Huzaifah bin Al-Yaman. Kalau zaman lah ni bagi pingat lah, tapi zaman tu tak ada pingat, Nabi cuma bagi penghargaan, dan Nabi sebutlah tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, Huzaifah bin Al-Yaman, antara benda yang kita sebut tadi, cerita dia dengan Al-Quran, cerita hubungan dia dengan Al-Quran ni, bila kita duk baca Quran, kita kena ingat idea orang yang himpun, orang yang suruh untuk Sayyidina Uthman himpunkan Quran dalam satu mushaf supaya tidak berlaku pertembungan dan kekeliruan lagi, adalah Huzaifah bin Al-Yaman. Iaitulah setelah dia balik daripada satu perang, namanya peperangan di Azerbaijan. Azerbaijan ni jauh lah, tapi dia ikut. Ketika ni zaman Sayyidina Umar, berlaku satu perang yang di Azerbaijan, hujung zaman Sayyidina Umar. Dan bila dia pergi ke sana, Azerbaijan bukan negara Arab. Dan waktu tu orang yang Islam pun dah luas, bukan orang Arab saja. Dia melihat orang di sana baca Quran dengan bermacam-macam versi. Kerana Quran zaman itu ada tulis, ada buku, tapi dengan berbagai-bagai versi. Makna kawan ni tulis sendiri, kawan makna bermacam-macam. Jadi bila baca macam tu, dia berlakulah sedikit pertembungan. Kawan ni baca macam lain, kawan ni baca macam lain. Bila dia tengok benda ni macam tak berapa nak bagus, perkembangan Islam seolah-olah akan berlaku kekeliruan. Bila dia balik sampai ke Madinah, dia cadangkan kepada Uthman untuk himpunkan Quran ni bagi jadi satu mushaf. Kalau tuan-tuan mungkin ada orang cerita tentang sejarah Al-Quran, ulumul Quran, zaman Nabi, sahabat cuma mencatat Quran di atas benda-benda yang boleh catat. Ada yang tulis di atas lepah tamar, makna masing-masing. Kebanyakan apa? Yang tulis ni berapa ya? Zaman Abu Bakar tak sempat nak buat Quran ni kerana dia duk tumpu perang dengan orang murtad, sehingga kan dalam peperangan itu 70 orang yang hafal Quran terkorban. Bila 70 orang terkorban yang hafal Quran, Sayyidina Umar punya fikiran, kalau tak kumpul Quran ni masalah. Sebab ada hafal ni tak ada lah, 70 dah mati ni, ada lah lagi. Maka apa salah untuk kita himpun? Abu Bakar tak setuju. Kenapa? Dia kata Nabi tak buat. Aku tak mau buat. Sebab kalau benda ni penting, nescaya Nabi akan buat. Tapi Umar kata kena buat banyak kali, sehingga akhirnya dia setuju. Sehingga Abu Bakar setuju dan lantik Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu sebagai pengarah projek untuk kumpulkan. Zaman Umar berlaku pengumpulan, himpun Quran ni bagi jadi satu. Lepas tu pakat-pakat tulis lah, pakat-pakat tulis sendiri. Itu yang berlaku bermacam-macam versi. Bila sampai zaman Uthman, atas cadangan daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, maka dihimpunkan Quran, ditulis atas nama resam Uthmani, atas arahan Sayyidina Uthman bin Affan. Tulis bagi sama, buat 6 salinan, dihantar ke bandar-bandar besar, hantar ke Kufah, hantar ke Basrah, hantar ke Syam, hantar ke Mesir, semua ni hantar ke bandar-bandar besar, dan kekalkan di Madinah satu mushaf, nama dia Mushaf Al-Imam. Dan hari ini semua Al-Quran merujuk kepada mushaf Uthmani. Jasa siapa? Idea siapa ni? Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kadang-kadang kita baca Quran tiap-tiap hari, kadang-kadang lah kita tak perasan, rupanya dia sangat berjasa besar dalam mengusulkan supaya Quran itu dihimpunkan dalam mushaf yang satu. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, Huzaifah bin Al-Yaman dikenali sebagai tokoh sahabat yang hebat di medan perang. Dalam istilah Arab dia panggil fursan. Sahabat Nabi ni ramai yang fursan, panglima hebat. Tapi di samping dia panglima di medan perang,
dia juga orang yang hebat di medan ilmu. Dia hebat di medan ilmu, dia banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekitar 225 hadis. Banyaklah 225 hadis, walaupun tidaklah menyamai Abu Hurairah. Abu Hurairah 5,000 lebih, banyak lagi. Tapi dia ni dalam keadaan dia ni medan perang pun hebat, dalam cabang ilmu pun tidak ketinggalan. Dia meriwayatkan daripada Nabi 225 hadis. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, apa lagi yang menarik tentang Huzaifah? Yang menarik tentang Huzaifah, seperti yang pernah dirakamkan oleh seorang tokoh yang namanya Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab dia Hilyatul Awliya. Dia kata, kana bil fitani wal afati arifan wa 'ala al-'ilmi wal 'ibadati 'akifan wa 'an at-tamattu'i bid dunya 'azifan. Ini sifat Huzaifah. Dia ni sahabat Huzaifah ni, Huzaifah Al-Yaman ni, kalau cerita tentang cerita-cerita akhir zaman, fitnah-fitnah yang akan muncul di akhir zaman, tanda-tanda peristiwa akhir zaman ni, dia orang yang paling tahu. Huzaifah, cerita akhir zaman ni banyak benda yang dia tahu. Wa 'alal ilmi wal ibadah 'akifan. Kalau cerita topik ilmu dan ibadah, dia orang yang paling hebat. Bukan takat dia tahu cerita-cerita akhir zaman, dari sudut praktikal terhadap ibadah dan ilmu dia adalah tokoh dia. Wa 'anit tamattu'i bid dunya 'azifan. Kalau cerita tentang zuhud, benda-benda dunia ni dia ambil cukup-cukup lah. Ni tokoh dia adalah Huzaifah bin Al-Yaman. Wa 'anit tamattu'i bid dunya 'azifan. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, sengaja saya bawa kisah ini sebagai permulaan kerana nak sebut kepada kita generasi yang paling hebat, generasi yang mendapat sentuhan tarbiyah secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan, sahabat Nabi ni mereka sangat-sangat beruntung. 100,000 lebih sahabat Nabi ni, mereka sangat-sangat beruntung kerana mendapat didikan secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Huzaifah bin Al-Yaman hidup pada zaman Nabi, hidup pada zaman Abu Bakar, hidup pada zaman Umar, hidup pada zaman Uthman. Dan selepas daripada sekitar 40 hari kematian Uthman, ketika itulah Allah Ta'ala menjemput dia untuk kembali ke rahmatullah, pada tahun 36 Hijrah. Dan dia meninggalkan banyak jasa, banyak sumbangan dia terhadap perkembangan ilmu, dan kalau kita baca dari sudut kehebatan dari medan perang, cukup banyak. Dan dia adalah satu-satunya, kenapa dia digelar sebagai sahibus sir, setiausaha sulit? Kenapa? Kerana dia adalah sahabat yang mengetahui siapa di kalangan orang-orang Madinah yang munafik. Nabi SAW tak bagi tahu kepada orang lain. Abdullah bin Ubay orang kenal lah, ni rais munafik, ketua munafik orang kenal. Tapi ni ada pengikut-pengikut Abdullah bin Ubay, sebahagian riwayat kata sekitar 300 orang, sebahagian kata sekitar lebih daripada tu lagi. Pengikut-pengikut ni ramai orang tak kenal. Yang kenal ni adalah Huzaifah bin Al-Yaman. Itu pun Nabi tak bagi cerita kat siapa-siapa. Ada orang kata kepada Nabi, bunuh orang mereka munafik ni. Nabi kata tak boleh, kerana nanti kalau bunuh dia akan timbul fitnah yang lebih besar. Orang akan kata Muhammad pergi bunuh kawan-kawan, Muhammad akan bunuh orang-orang Islam. Tak boleh. Jadi rahsia munafik ni ada pada Huzaifah, ada pada Huzaifah bin Al-Yaman. Maka oleh sebab itulah dia dikenali dengan sahibus sir, setiausaha sulit. Dan bukan itu satu saja, banyak benda-benda rahsia yang Nabi cerita kat dia, tentang fitnah-fitnah akhir zaman, tentang benda-benda yang akan main di hujung ni. Nabi banyak cerita kepada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Itu sedikit tentang kisah dia, yang mudah-mudahan kita ambil beberapa pengajaran daripada kisah tokoh hebat ini, Huzaifah, nama yang selalu orang sebut, Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin mukminin, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam pertemuan-pertemuan lepas lah, ketika saya mengisi beberapa slot bersama dengan tuan-tuan, saya bincang tentang keindahan Islam. Keindahan Islam dari sudut akidah. Kita bincang tentang rukun iman,
Kita ulas dah dulu tentang kepercayaan kepada Allah, ataupun beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab. Bukan takat itu rukun iman yang kita hafal, tapi daripada segi konsep dan apa kebaikan yang boleh kita dapat daripada iman-iman tadi, kita dah bincang dalam beberapa pertemuan lepas. Yang malam ni saya nak masuk dalam rukun iman yang kelima, iaitulah beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat, benda yang biasa, iman. Cuma kita nak cerita tentang konsep dia dan keindahan yang terhasil apabila kita betul-betul tanam dalam diri kita ni kepercayaan yang jitu kepada konsep hari akhirat. Hari akhirat ataupun dinamakan juga al-qiyamah, akhirah ataupun qiyamah. Akhirah makna dia apa? Akhir, makna tak ada dah lepas tu, dinamakan hari akhirat. Hari akhir dunia, lepas tu habis dia main akhirat. Akhirat lepas akhirat tak ada apa lah, kerana dia akhir, dinamakan yaumul akhirah. Yaumul qiyamah dinamakan daripada perkataan qiyam. Qiyam makna bangkit, kerana hari itu manusia semua akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan yang tidur, yang mati sekian lama, yang telah tertanam di mana-mana tempat, yang daripada alam barzakh ni dia akan dibangkitkan. Qama yaqumu qiyam, dia akan dibangkitkan. Maka dinamakan hari tersebut adalah hari qiyamah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang ayat kiamat dan apa yang akan terjadi pada hari akhirat tu, bukan satu ayat, bukan dua ayat, bercambah ayat Quran yang cerita tentang peristiwa yang nak berlaku kiamat dan apa yang akan jadi di hari akhirat. Cerita banyak. Hatta ada satu surah nama dia surah Al-Qiyamah. Demikianlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan satu bukan dua, ada banyak cerita-cerita tentang hari akhirat ni. Jadi berdasarkan ayat Quran dan juga hadis Nabi ni, maka terhasillah satu konsep hak jelas, pemahaman yang jelas beriman dengan hari akhirat ni macam mana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 104, Yawma natwi as-samaa'a ka tayyi as-sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kata Allah, pada hari kami menggulung langit seperti menggulung helaian-helaian kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya, iaitu satu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kami pasti melakukannya. Allah Ta'ala kata, bila berlaku hari kiamat, bila berlaku peristiwa qiyamah, peristiwa yang sangat dahsyat itu, kami telah begitu, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Makna manusia ni akan dibangkitkan semula seperti mana kita dibuat dulu. Kita dulu tak ada, kemudian Allah Ta'ala bagi ada, kemudian tak ada saat Allah Ta'ala akan bangkit semula. Ayat ni nak menjelas satu konsep yang paling tepat, yang kata hidup dia pasti ada mati, dan mati dia pasti ada kebangkitan. Dia pasti ada kebangkitan. Dan cara kebangkitan itu Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kata, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Pada hari kiamat manusia akan dihimpunkan dalam keadaan hufat, berkaki ayak, tak pakai kasut, apatah lagi selipar pun tak pakai, hufatan, uratan, telanjang, lagi dahsyat, tak ada apa, ghurlan. Ghurlan ni tak berkhatat keadaan tu. Bila Nabi cerita ni, dalam hadis ini disebut, Sayyidatina Aisyah tanya, takkan keadaan itu yang menyebabkan kita tak rasa malu? Yalah, dalam keadaan tak berpakaian tak apa, takkan tak ada rasa malu? Nabi sebut apa? Nabi kata tak ada. Waktu tu kerana manusia hanya fikir tentang diri masing-masing. Tak ada nak fikir tentang malu, kerana sedang memikirkan tentang diri masing-masing. Seperti yang Allah Ta'ala sebut, yauma yafirrul mar'u min akhi
wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Surah Al-Masad. Hari itu ketika manusia lari dari saudara dia, tak peduli lah, adik-beradik ke, abang ke, kawan ke, tak kira. Wa ummihi wa abihi, tak peduli dengan mak dan ayah dia. Wa sahibatihi wa banihi, sama ada kawan ataupun anak. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Tiap orang pada hari itu punya urusan yang menyibukkan dirinya. Tak ada nak fikir tentang benda lain. Kerana urusan hari itu untuk diri dia pun terlalu sibuk. Maka tak ada nak rasa malu, tak rasa aku tak ada. Aisyah tanya kerana dia fikir waktu tu macam dunia. Dia pun fikir macam tu bila Nabi kata kita dibangkitkan dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan, tak berkasut, tak berpakaian dan keadaan seperti sebelum kita jadi dewasa dulu, tak berkhatat, takkan tak rasa malu? Aisyah tanya. Nabi kata nak rasa malu apa? Ni Quran sebut likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Tiap manusia ada urusan yang lebih dahsyat untuk dia fikir pada hari itu daripada rasa ataupun memikirkan tentang orang lain. Jadi ayat-ayat Quran dan hadis Nabi yang menceritakan tentang peristiwa kiamat dan apa yang terjadi ketika kiamat, apa yang terjadi di hari akhirat cukup banyak. Cukup banyak. Kalau tuan-tuan perasan, Ustaz Abdul Ghani mengajak tafsir juzuk Ammar di sini. Juzuk 30. Perasan juzuk 30 tu daripada surah Amma Yatasaalun, kemudian suratul Nazi'at, kemudian surah Abasa, kemudian surah At-Takwir, semua tu semua cerita apa? Semua cerita kiamat. Semua cerita kiamat. Iza syamsu kuwirat, iza sama'un syaqqat, was sama'i wat tariq. Apa lagi, semua tu cerita kiamat. Majoriti surah-surah dalam juzuk 30 cerita tentang kiamat. Nak sebut kata benda tu dah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quranul Karim, tinggal lagi kita nak faham dan memahami untuk beriman secara betul tak tentang konsep hari akhirat ini. Apa keindahan ataupun kelebihan yang boleh kita dapat apabila kita beriman secara betul tentang hari akhirat? Yang pertama, beriman kepada hari akhirat, iaitu hari pembalasan dan perhitungan, adalah satu bukti yang jelas tentang kesempurnaan keadilan Allah dan rahmatnya. Ini kerana pada hari itu Allah akan menghukum orang yang zalim atas kezalimannya dan memberi ganjaran orang yang baik atas amalan baiknya. Bila kita faham hari akhirat, iaitulah hari pembalasan, maka di sana kita dapat tanam dalam diri kita betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Adil macam mana? Kalaulah di dunia ini Allah Taala suruh kita hidup, kemudian dia suruh kita pilih jalan, nak buat baik silakan, nak buat jahat pun sila. Kemudian bila dah mati, lepas tu tak ada pembalasan, rugilah orang yang buat baik. Dia dapat apa buat, dan terlepaslah orang yang buat zalim di dunia ni. Zalim orang tiba-tiba terlepas kerana tak ada hari pembalasan. Tapi bila Allah Ta'ala buat hari akhirat, hari pembalasan, itu nak tunjuk kata Allah itu sangat-sangat adil. Bila mana dia sediakan dunia untuk sebagai medan, hampa nak pilih jalan baik ke jalan buruk, tapi ingat ada hari pembalasan. Hari pembalasan itu ataupun yaumul akhirah itu membuktikan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menyia-nyiakan orang yang buat baik di dunia, dan dia juga tidak akan melepaskan orang yang buat zalim di dunia ini. Ini apabila kita faham tentang konsep hari akhirat. Di antara indahnya macam tu, nak tunjuk kata Islam agama yang sangat adil. Kalaulah tak ada hari akhirat, kalaulah tak ada, mati ni habis terus, jadi hancur, jadi apa semua, seperti yang difahami oleh musyrikin Mekah dulu. Bila mereka mai jumpa Nabi, bawa mai tulang-tulang unta yang dah reput, genggam, Muhammad takkan tulang yang reput ni boleh hidup balik. Mereka fikir dengan otak mereka, kalaulah macam tu punya betul, makna manusia ni habis mati tak ada apa dah, rugi ya buat baik, dan terlepaslah orang-orang yang buat zalim di dunia ni. Sedangkan Quran sebut tentang balasan dan sebagainya. Maka bila ada yaumul akhirah, hari pembalasan tadi, berarti betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, indahnya beriman dengan hari akhirat ni adalah apabila kita beriman kepada hari akhirat,
dia merupakan faktor yang kuat untuk menahan jiwa daripada mengikut nafsunya, kerana ia menghalang daripada menjadi sombong, takabur dan melampau batas. Tuan, kita nak lawan dengan musuh yang nampak, itu satu benda yang mudah. Musuh yang nampak dia satu benda yang mudah lawan dengan fizikal. Tapi musuh yang tak nampak dia satu benda yang susah. Antara musuh yang tak nampak adalah nafsu dan iblis. Tuntutan ni dia adalah musuh yang kita tak nampak. Maka nak lawan, nak kawal, nak kontrol dia satu benda yang susah. Dan nak kontrol itu, salah satu cara dia adalah dengan menanamkan keimanan yang jelas kepada hari akhirat. Apabila kita faham tentang konsep pembalasan hari akhirat, pada ketika itu nafsu kita akan rasa, buat apa perlu sombong, buat apa perlu takabur, buat apa nak buat kerja yang Allah Ta'ala larang, kerana benda-benda ni semuanya akan dibalas. Buat apa nak zalimkan orang, kerana bila kita buat benda-benda tu, ada yang namanya yaumul akhirah. Jadi ini di antara benteng ataupun antara faktor yang paling kuat nak kawal jiwa dan nafsu kita ni supaya tidak tarut. Dalam istilah Quran dia kata tara, melampau batas, supaya tidak melanggar apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Faktor yang paling besar adalah apabila dia beriman kepada hari akhirat dengan iman yang betul. Yang ketiga, antara indahnya apabila kita beriman kepada hari akhirat dengan konsep yang betul ini adalah dia akan menjadi pendorong untuk kita melakukan amal soleh dan kebaikan kepada semua makhluk dalam pelbagai cara. Kerana kita duk nampak ada hari pembalasan, secara automatik dia akan mentarghib. Dalam bahasa Al-Quran dia kata targhib, mendorong untuk kita semakin banyak memburu kebaikan, kerana kita duk nampak ada pembalasan nanti. Sekecil mana kebaikan yang kita buat pun, bila kita yakin bahawa adanya pembalasan, kita lagi teringin nak buat, lagi teringin. Dan semua ni dia membawa kepada unsur dorongan, at-targhib, unsur rangsangan supaya kita banyak buat baik kerana ada pembalasan. Kalau tidak ada pembalasan, buat baik apa? Maka sebab itulah Allah Ta'ala sediakan yang namanya yaumul akhirah. Dan satu lagi kebaikan yang boleh terhasil apabila kita beriman kepada hari akhirat dengan konsep yang betul ini, dia adalah faktor yang sangat membantu jiwa untuk bersabar ketika menghadapi ujian. Bersabar ketika menghadapi ujian, kerana kita tahu apabila kita sabar, balasan ada di sana nanti. Apabila mai bentuk-bentuk ujian kepada kita, sedahsyat mana pun ujian, sehebat mana pun ujian, atas nama sabar, kerana kita yakin sabar ni ada ganjaran dan pembalasan yang Allah Ta'ala sediakan di hari akhirat kelak. Beriman kepada hari akhirat dan sedang bahawa manusia akan meninggalkan dunia ini kepada dunia yang kekal abadi akan mendorong orang Islam untuk menjadi adil dan sederhana dalam segala urusannya. Apabila dia mendapat rezeki di dunia, dia tidak akan terlalu gembira sehingga menjadi lupa diri dan angkuh. Dia cuma akan mengambil sekadar yang diperlukan, gembira dengan nikmat Allah, dan ini membantunya untuk lebih mentaati Allah. Bila kita beriman dengan hari akhirat, dia akan mendatangkan dalam diri kita ni untuk menjadi orang yang adil dan orang yang sederhana. Sederhana ni makna apa? Berdiri di atas nama agama, ummatan wasatah. Bila kita boleh yakin adanya hari pembalasan, adanya kiamat, dunia ni bukan berakhir macam tu saja, maka ketika itulah kita berusaha untuk menjadi manusia yang paling baik. Beriman kepada hari akhirat sebagai perangsang untuk berlumba-lumba melakukan kebaikan, kerana balasan pahala yang akan diterima adalah mengikut jenis dan kadar amalan yang dibuat. Ini akan menggalakkan manusia untuk berlumba-lumba berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, walaupun kecil, walaupun benda tu kita nampak remeh-temeh. Tapi Nabi pernah ingatkan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Nabi kata jangan hampa perkecilkan benda-benda baik. Jangan kita kecilkan benda-benda baik. Kita kata takat tu ya, jangan. Nabi kata, kerana berebut-rebut untuk buat benda baik itu, kerana kita nampak ganjaran itu lebih baik daripada kita memperkecil-kecilkan dia. Walau, sehingga kan Nabi kata apa? Walaupun sekadar kamu boleh
beri sedekah dengan sebelah kurma. Kita kata takat tu jangan, Nabi kata, kerana benda itu termasuk dalam perkara baik, termasuk dalam albir, kebajikan yang dia boleh mendatangkan pahala. Sebab tu sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, insya-Allah kalau ada siri-siri yang akan datang kita perkenalan pula dengan sahabat lain, macam mana mereka ni bila dengar saja ada pintu-pintu kebaikan sangat berebut. Walaupun tadi ni dalam cerita kita sebut cerita tentang Khandaq, apabila Nabi tawarkan untuk jadi pengintip tadi, ramai orang yang tak berapa ni, ya sebab masalah macam. Tapi dalam banyak hadis kita tengok bila Nabi cerita saja tentang kebaikan, Nabi cerita saja tentang rangsangan-rangsangan untuk dia buat kebajikan ni, pakat berebut, buat dengan bermacam-macam cara. Abu Dzar Al-Ghifari sebagai contoh, sahabat yang tak ada apa tapi nak buat baik. Tanya kepada Nabi macam mana, akhirnya Nabi bagi kepada dia beberapa zikir-zikir, wirid-wirid yang dia boleh amalkan. Dia nak buat baik macam orang lain juga, dia duk faham baik ni, dia duk faham sedekah tapi Nabi cerita rupanya baik ada cabang lain lagi, banyak lagi, sehingga dalam hadis Nabi kata sendi kita ni ada banyak sendi, dan setiap sendi itu boleh menghasilkan pahala sedekah. Tangan kita boleh menghasilkan pahala sedekah, kaki kita boleh menghasilkan pahala sedekah, macam-macam, semua boleh menghasilkan pahala sedekah. Jadi bila kita beriman dengan hari akhirat, dengan konsep yang betul, dia akan menghasilkan natijah apa? Kita berlumba-lumba, kita sentiasa teringin untuk buat baik dan terus buat baik, kerana kita duk nampak ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan di hari akhirat. Di samping kita juga teringin, kita juga tanam azam dan tekad untuk tak mau buat jahat, tak mau buat salah, kerana kita duk nampak dia juga ada balasan yang buruk di hari akhirat. Jadi bila kita faham dengan betul sebahagian ataupun kita faham konsep beriman dengan hari akhirat ni berdasarkan ayat-ayat Quran tadi, maka insya-Allah dia boleh memberikan faedah dan kesan kepada jiwa-jiwa kita ni bila kita duk baca tentang ayat-ayat yang cerita tentang pembalasan yang Allah Ta'ala sedia. Hadirin mukminin sekalian, kita perhatikan satu ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang pembalasan kepada golongan hak baik. Kita tengok golongan yang baik dulu, kemudian kita nak sebut juga satu ayat yang Allah Ta'ala sediakan kepada balasan kepada golongan hak jahat. Dalam surah Al-Bayyinah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Bayyinah ayat 7-8, innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khashiya rabbah. Surah Al-Bayyinah. Surah Bayyinah ni kadang-kadang kita tak perasan surah apa ni, surah Lam Yakunil. Kita sebut Lam Yakunin tahu. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi ini di antara ayat yang nak bawa kepada kita beriman kepada hari akhirat, bahawa hari akhirat ada pembalasan. Pembalasannya bentuk macam mana? Benda yang kita tak nampak, tapi ada pembalasan, iaitulah golongan yang baik, dia akan sampai ke syurga. Di samping ada satu lagi ancaman. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Kahfi ayat 29, inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta minum, nescaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat kediaman yang paling buruk. Ayat-ayat berbentuk ni, ayat sama ada berbentuk azab ataupun berbentuk nikmat, dia nak bawa satu lah, supaya kita meyakini adanya yaumul akhirah, hari pembalasan, dan kita dapat beriman dengan konsep yang betul. Apabila kita boleh beriman dengan konsep yang betul, terhasil kebaikan-kebaikan yang kita bincang tadi. Antaranya adalah menanam diri kita ni untuk sentiasa berlumba-lumba menjadi insan yang lebih baik dan lebih baik.
Jadi ini di antara benda-benda yang boleh kita sebut pada malam ini tentang rukun iman yang kelima, iaitulah beriman kepada hari akhirat. Satu lagi rukun iman yang akan datang insya-Allah kalau ada kesempatan, rukun iman yang keenam, iaitulah beriman kepada qada dan qadar. Kenapa kita perlu beriman kepada qada dan qadar, dan kenapa dan apa yang akan terhasil apabila iman yang kita yakini tadi bertepatan dengan apa yang Quran nak. Sebab iman kita sebut, iman dia bukan kadar percaya, dia adalah sampai ke peringkat yakin. Percaya, iman ni bukan sekadar sebut. Rukun iman ada berapa? 6, semua orang boleh sebut. Rukun iman ada 6, beriman, semua orang boleh sebut. Tapi dia masuk tak? Dia kita yakin tak? Dia kita beriman sungguh tak? Jadi kalaulah kita boleh sampai ke peringkat itu, dan hasil natijah-natijahnya, kita akan nampak betapa indahnya Islam melalui konsep rukun iman tadi. InsyaAllah benda ni akan kita tengok dalam pertemuan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti dalam bab yang kedua, dia akan bincang pula indahnya Islam dari sudut ibadah. Islam ni sangat indah dari sudut ibadah. Kita akan tengok pula satu persatu jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik insya-Allah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tersalah dan tersilap saya mohon ampun daripada Allah, mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.